It's been a while. Dia terlalu lama dengan lambakan filem sampah. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Hari ni Zaf nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Pawagam iaitu Prebet Sapu. Filem Prebet Sapu ini merupakan filem arahan Muzammil Rahman dan untuk pengetahuan semua, filem ini telah dipilih oleh Finas untuk mewakili Malaysia ke Anugerah Academy ataupun Oscars tahun 2022 di dalam kategori Best International Features. Alright, filem ini dibintangi oleh Amirul Effendi sebagai Aman dan juga Mayfen sebagai watak Bella. So basically filem Prebet Sapu ini mengisahkan tentang Aman, seorang penganggur yang baru saja kehilangan bapanya, ingin memulakan kehidupan baru di Kuala Lumpur dengan menjadi seorang pemandu e-hailing haram. Right, dikala dia menghadapi pelbagai liku-liku cabaran kehidupan di Kuala Lumpur ini, sewaktu dia telah dihalau di rumah sewa beliau, dia terjumpa dengan seorang gadis Cina bernama Bella. Dan Bella ini telah offer Aman untuk tinggal bersamanya di rumah sewa dia kan. Apakah relationship di antara Aman dan juga Bella ini, dan mengapa filem Prebet Sapu ini memfokuskan tentang relationship di antara dua watak tersebut? Korang kena tengok dekat Pawagam, ya. Aku tak nak spoil apa-apa. Apakah respon aku, apakah review aku terhadap filem Prebet Sapu ni, yang kononnya telah dipilih oleh Finas untuk mewakili Malaysia. Tahun lepas kita ada Roh dan tahun ni kita ada Prebet Sapu. Apa special sangat filem ni sampai boleh dipilih oleh Finas untuk pergi ke Oscar bagai kan. So aku pergilah tonton waktu premier minggu lepas. Terima kasih kepada Horizon Film kerana menjemput aku. I'm going to be honest with you, it's been a while. Sejujurnya aku dah hampir 4 tahun buat movie review dan almost 90% filem tempatan aku tengok. Tak kisahlah filem yang sampah gila babi ke apa, ataupun filem-filem yang blockbuster ke apa, aku tengok semua. Dan I have to be fair to every film. And Prebet Sapu just reminds me of how good local films are. That's how big this film is. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab masa aku keluar daripada Pawagam selepas menonton filem ni, aku merasakan bahawa this is a cinematic experience. Kalau korang nak pergi menonton filem yang korang nak lihat dia punya sinematografi, lakonan yang sangat hebat, penceritaan yang simple supaya semua orang boleh faham dengan cerita yang cuba disampaikan oleh filem ni kan, korang kena pergi tengok filem ni. This is one of the best films of 2021. Kena pula kita sebagai seorang rakyat marahin selalu sangat komplain kan, terlalu banyak lambakan-lambakan filem yang klise, yang terlalu common. Asyik Datuk Megah Holding nak bagi dana kepada menantu dia berbilion-bilion ringgit, drama pukul 7 bagai kan. So di sebalik keresahan penonton-penonton biasa yang asyik komplain ni, terdapat ada segelintir pembikin filem di dalam industri ini ingin membawakan kelainan dan membawakan satu a fresh idea dan a fresh new look for the local cinema, which is dalam filem Prebet Sapu ni. Poin pertama aku tentang kenapa filem ini bagus adalah dia punya cinematic experience, dia punya cinematography, dia punya angle, dia punya apa segala yang kau lihat di dalam skrin tersebut, memang at the top notch. Tak ada satu scene punya aku rasa macam kabur, tak ada satu scene punya aku rasa macam boleh diambil daripada angle yang lebih bagus. Tak ada. Walaupun warna dan juga tone filem ini berada di dalam black and white, tetapi diorang berjaya memaparkan kegelapan di sebalik kemegahan bandar Kuala Lumpur. Gitu. Gila aku. Tiba-tiba boleh buat ayat macam tu kan. So, selain daripada cinematography, dia punya soundtrack, dia punya music background memang top notch. Aku difahamkan dia punya komposer merupakan Ranches Eng, iaitu komposer untuk filem Roh juga. Yang kedua adalah lakonan Amirul Effendi. Amirul Effendi ni selalu dikaitkan dengan pelakon yang boleh membawakan pelbagai jenis watak, daripada watak mayang, daripada Polis Evo sehinggalah Lanun di dalam Pascal. Dia memang selalu diperkatakan sebagai seorang pelakon yang berkebolehan tinggi. Macam-macam watak dia boleh bawa. Dalam filem ini dia membawa watak Aman yang aku expect watak dia macam simple-simple, macam seorang yang mungkin akan meletup ke, akan jadi ganas ke apa, yang marah ke apa kan. Tapi tak, watak yang dimainkan oleh Aman ni memang sangat berbeza dengan filem-filem dia yang sebelum ini. Dan ini merupakan kali kedua, kalau tak silap aku, dia memegang watak utama. Bukan watak sampingan, bukan sidekick, bukan watak tambahan ataupun cameo sekalipun. Ini adalah kali kedua dia memegang watak lead role selepas filem Mencari Rahmat. Itu pun Mencari Rahmat tu pun bagi aku yang mengemudi filem itu adalah watak Namron, tapi it was considered as two watak utama. So dalam filem Prebet Sapu ni,
Amirul Effendi berjaya mengemudi filem ini daripada mula sampailah habis filem ni. Okay? Mei Fan ini merupakan pelakon yang sangat underdog. Aku jarang dengar nama dia ni. Kali terakhir aku dengar tentang lakonan dia adalah daripada filem Two Sisters, which is filem itu mendapat rating 1/5 bintang yang dikeluarkan oleh Kuman Pictures. Okay? So, but then ini adalah kali pertama aku lihat watak yang dimainkan oleh Mei Fan ini sebagai Bella. Kau dapat rasakan dia watak bersahaja. Daripada mula sampai habis kau tak rasa kekok ataupun rasa kaku pun dengan lakonan dia. Sebab aku rasa macam dia orang diberikan kebebasan untuk melontarkan dialog mereka, dan aku difahamkan ada banyak dialog-dialog yang spontaneous, yang tiada dalam skrip pun, tapi dia orang main cakap je. Tengok-tengok director lepaskan masuk dalam filem. Dan filem ini juga mempunyai banyak gila cameo daripada geng-geng Amirul Effendi ni. Okay? Ya, contohnya macam Ron Palare, lepas tu Sharifah Amani, Nadia Nisa, Chew Kin Wah, Namron sekalipun ada dalam filem ni. Memang ada banyak cameo dalam filem ini. So kalau korang nak expect untuk melihat Ron Palare ke Sharifah Amani, korang boleh pergi tengok filem ni juga. Dari segi plot filem ini, it was a down to earth punya plot. Dia macam cerita rakyat Marhain kepada rakyat Marhain. Gitu. Dan aku boleh sure kat korang 100% rakyat Marhain will appreciate penceritaan tentang Aman dan juga Bella ini, which is sangat jarang dipaparkan di dalam sinema lokal, but sangat jarang, dan bila keluar sekali memang top notch diorang bagi tentang plot cerita dia ni. Aku tak boleh nak cerita banyak tentang plot dia sebab aku masuk dengan zero knowledge tentang filem ni dan aku keluar dengan happy. So aku harap korang pergi masuk filem ni dengan zero expectation dan korang confirm akan enjoy filem ni. Okay? Ramai juga yang menyamakan filem Perebet Sapu ni seolah-olah macam Wan Tu Jaga, tetapi bagi aku nak deny benda tu. Dia tak sama langsung. Dia mungkin sama daripada segi setting dan juga dia punya level of underdog dia lah, macam filem-filem yang indie. Okay? Aku dapat rasakan macam tu je lah. Tapi kalau aku nak compare dengan filem-filem lain, aku boleh samakan dengan filem Roh. Walaupun filem Roh tu adalah filem horror, okay, tapi aku nak bagi warning kepada korang bahawa filem ini probability akan ada ramai orang juga tidak suka dengan filem yang macam ni, macam Perebet Sapu ni. Tetapi dia tidaklah seberat filem Roh, okay. Macam tahun lepas kita ada filem Roh dan aku akui filem itu memang gempak gila babi, tapi tak ramai orang boleh faham dengan yang cuba disampaikan oleh filem tu, okay, sampai kena buat ending explain bagai semua kan. Tapi filem ni dia macam filem Roh, tapi dia lighter, dia lebih ringan dan lebih mudah difahami sebab dia straight to the point. Dan jalan cerita dia daripada mula sampai habis memang straight to the point. Dia tak ada benda-benda yang berkias-kias ke apa ke, tak ada. Okay, dari segi skrip dia, aku boleh katakan almost 100% filem ini show not tell, which is good, okay? Sangat bagus sebab filem itu tidak terlalu memanjakan penonton, tetapi dia tidaklah seteruk filem-filem sampah yang aku pernah tonton selama 4 tahun ni, which is ada yang cuba nak menjadi sebuah filem art house, kononnya nak bagi penonton ni berfikir dalam ke apa kan, tapi diorang tidak berjaya menyampaikan mesej tersebut. Tetapi filem Perebet Sapu ni, it was show not tell, but it's obvious. Dia memang tunjuk benda tu. Kau tak perlu nak kupas bawang tu satu helai per satu helai ke apa, tak ada. Dia memang straight to the point dan memang mudah untuk difahami. Di samping tidak memanjakan penonton supaya tidaklah terlalu menyuap sangat kepada penonton. Itu. Dan juga filem ini, pada akhir filem ini akan membuatkan korang berfikir filem ini bakal membuat banyak interpretasi daripada penonton semua. Okay? Mungkin korang akan fikir jalan ni ke arah A, mungkin akan ke arah B, mungkin ke arah C. So banyak variasi yang korang boleh berfikir tentang filem ni. Okay, kita akan teruskan kepada kelemahan filem ni. Tidak dinafikan kesemua filem, in fact di dalam filem-filem lokal ni tidak lari daripada kesilapan, dan bagi aku ini bukan kesilapan, tapi ini adalah is a matter of choice. Di mana filem ini sebenarnya pada waktu permulaan filem ni, hampir 20 minit terawal filem ini bakal membahagikan penonton. Akan ada orang yang akan rasa bosan dengan this show but not tell punya kind of storytelling. Sebab pada waktu 20 minit yang terawal tu, dialog dia sikit gila weh. Memang tak banyak gila orang bercakap pada 20 minit terawal tu. So dia memang betul-betul show saja. Dia tak ada tell ke apa, dia tak ada cakap ke apa, tak ada. Dia just tunjuk je setiap gerakan karakter tersebut, setiap angle yang diambil. Contohnya ada satu scene tu memang sangat bukan menyeramkan, sangat menginsafkan, di mana engkau berada di dalam satu lubang dan scene tu berada daripada bawah, daripada perspektif bawah tu, bagaimana Aman cuba membawa benda tu masuk ke dalam lubang tersebut. Memang sangat-sangat menginsafkan lah. Okay? So benda-benda macam tu lah, dia ada banyak artistic value yang cuba disampaikan dalam filem ni lah. Cuma itulah, filem ni bukan filem yang commercial. Aku boleh assure kat korang, memang confirm akan ada orang yang tak suka dengan filem ni macam ni. But then
kita meraihkan okay, kepelbagaian cita rasa okay, penonton-penonton semua. So dan juga mungkin climax dia lah. Climax dia tidaklah kemuncak yang aku expect, sebab bagi aku kemuncak filem ini tidaklah seteruk yang aku sangkakan, but it was a great ending lah. Okay, bagi aku it was a perfect film, cuma dia tidaklah setinggi yang aku harapkan pada climax filem ni. Okay, tu je lah, just a nitpicky lah. Actually aku tak ada banyak sangat nak complain tentang filem ni, sebab aku masa aku tonton tu aku cubalah cari apa kesilapan ataupun apa yang kurang ni tentang filem ni kan. Tapi ternyata memang tak banyak lah. Dia memang it was one of the films yang aku totally enjoy dan membuatkan aku menangis selepas menonton filem ni, sebab it's been a while. Dia terlalu lama dengan lambakan filem sampah, dengan pengarah-pengarah filem yang cuba nak saman aku. It was akhirnya aku dapat juga apa yang aku nak okay, daripada filem tempatan. Ada juga filem yang bagus untuk tahun 2021 ni kan. Mungkin korang akan kata aku bias ke apa ke, mungkin aku sebab aku suka Amirul Effendi ke, ataupun ada orang kata aku dengan pengarah filem ni adik-beradik sebab rupa kita orang lebih kurang sama okay? Sedangkan tak ada pertalian darah langsung kan. Mungkin korang akan beranggapan begitu, tapi I can assure you guys, I've never been so happy watching local films pada tahun 2021 ni. Okay? Tahun lepas kita ada filem Roh, dan tahun ni kita ada filem Perebet Sapu, and I enjoyed every inch of this film, every minute of it. Memang totally worth it kalau aku pergi tengok wayang. Hari Sabtu ni pun aku akan tengok bersama-sama dengan Amirul Effendi dan juga penonton di Seremban, di TGV Aeon Seremban 2. Memang aku akan tengok malam tu bersama dengan diorang. Untuk pengetahuan semua juga, aku pernah kutuk filem Takut Getak, which is filem yang diarahkan oleh Muzammil Rahman, dan juga aku pernah bagi rating 1/5 bintang untuk filem Two Sisters yang dilakonkan oleh Mayfen. Dan Muzammil Rahman pun filem Takut Getak tu aku bagi 1/5 bintang. So bagi aku benda ni tak sepatutnya perlu diperkatakan. Okay? Aku bias ke apa ke tak, sebab filem ni, sebab bagi aku nak kita sama-sama menghargai filem-filem yang betul-betul berkualiti tinggi, yang memang totally kau bayar RM15 ataupun RM17 ataupun RM22 sekalipun, kau akan rasa puas hati menonton filem ni, dengan lambakan filem-filem luar yang memang tak dinafikan lah, memang gepak gila babi lah kan, dengan Avengers sebagainya semua kan. Tapi di sebalik kemegahan filem-filem luar negara tu, kita ada juga filem lokal yang memang betul-betul berkualiti dan boleh menandingi filem-filem luar negara. Okay? Which is filem Perebet Sapu ni. Jangan lupa untuk saksikan filem Perebet Sapu ni bermula 16 Disember 2021 ini di seluruh pawagam Malaysia. Which is filem ni pun keluar sekali dengan Spider-Man No Way Home kan. Memang aku faham kenapa dia buat benda ni, sebab waktu inilah okay, totally ramai orang akan pergi ke pawagam dan pergi menonton filem. So kalau mungkin hall Spider-Man penuh ke apa ke, okay, nak merugikan masa, baik diorang tengok filem lain kan. Filem lain ada Perebet Sapu saja. So diorang pergi tengok dan korang akan enjoy. Aku akan sure kat korang akan enjoy tengok filem ni. Okay, so berapakah rating aku untuk filem Perebet Sapu ni? Obviously kau tak payah tanya lah, aku duduk puji filem ni 100% kan. Aku bagi rating sebanyak 5/5 bintang Infinity Stars. Okay, so itu saja untuk hari ni. Thank you very much for listening. Jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.